Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita pada hari ini yang dah masuk pada hari-hari yang terakhir pada pertengahan bulan Ramadan. Ya 17 hari ini 17 kan? Nuzul Quran. Allah Ustaz ni kan. Okey. Jadi dan kita akan menuju kepada 10 akhir. 10 akhir yang mana manusia mencari kebaikan dan keberkatan di dalamnya, pengampunan dosa yang amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh kerana itu kita pun nak kena berusaha dalam bab-bab yang begini untuk menaikkan darajat kita di sisi Allah. Oleh kerana amalan-amalan yang sukar untuk kita dapati, jangan biarkan ia terlepas. Kerana setahun sekali ya, dia muncul. Apalah salah kalau kita duduk 10 hari yang terakhir itu dalam keadaan beramal ibadat sedikit ya. Dah puas dah tidur rasanya kan. Yang lepas-lepas Lailatul Qadar datang kita tidur kan. Bila tidur tu 1000 bulan tidur, tak puas lagi kan. Jadi tahun ni kita cuba ya, azamkan sikit. Bagi lelaki digalakkan i'tikaf, bagi perempuan kalau agak selesa, yang terpelihara fitnah pun i'tikaf pun boleh, tak menjadi masalah. Paling kurang kalau kita tidur waktu i'tikaf ya, masih lagi dalam amalan siri, amalan yang terbaik. Walaupun tidur dalam i'tikaf, pahala tu dapat ya. Kalau kita tidur di rumah, pahala tu agak lain lah kan ya. Baik. Itu belum lagi pada malam-malam yang terakhir begitu, duk sibuk dengan panjutnya lagi ya, kuih bangkit yang tak bangkit-bangkit dah, pakaian yang tak siap. Itu semua gangguan-gangguan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan dia mengganggu kita. Zaman kita ni wallahualam, bagi saya rasa dah zaman tua ni kan. Tak adalah nak megah-megah, nak beria-ria baju raya ke apa ke kan. Cukuplah apa yang ada. Baik. Itu ustaz, kami lain kan. Okay. Baik. Sekarang kita masuk balik di dalam bab mujahadah. Yang berkaitan dengan mujahadah, mempersiapkan diri, berjihad, membetulkan diri, membentukkan diri, dan juga melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita, yang tak henti-henti dia mengganggu kita, termasuk syaitan yang mengganggu kita, sehingga mati pun dia akan ganggu kita. Oleh kerana itu mujahadah memerlukan kekuatan. Mujahadah memerlukan keyakinan kita kepada Allah. Di sana ada syurga yang dijanjikan. Di sana ada nikmat yang maha besar yang Allah sediakan bagi orang yang ingin membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan diri, orang yang membentukkan diri, orang yang bersedia untuk menjadikan dirinya sebagai ahli syurga. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah bagi orang yang mengotorkan dirinya. Mengotorkan diri, membawa diri kepada neraka. Oleh kerana itu perbuatan ini perlu kita pilih dengan cara yang tepat. Hari-hari yang mendatang ini lebih menakutkan. Fitnah yang mendatang pada akhir zaman ini lebih menakutkan. Takut kita di saat-saat itu kita terpesong dan akhirnya menyebabkan kita rugi untuk selama-lamanya. Baik, dalam mujahadah di antara perkara yang penting ialah dengan menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, menuntut ilmu yang tepat. Tuan-tuan dan perempuan dah berada di kawasannya, berada di medannya, di tempat yang betul untuk mendapat ilmu yang tepat. Jangan biarkan kejahilan berlaku. Cari ilmu dengan yang tepat ini. Mudah-mudahan Allah pemudahkan bagi kita semua. Amin. Kita masuk hadis yang berikutnya. An Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi atainuhu harwala. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua ataupun 96 dalam bab muraqabah, Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkan dari Rabbnya. Di sinilah yang dimaksudkan hadis qudsi.
Dia berfirman, yakni Allah berfirman, apabila seseorang hamba mendekatkan padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan apabila dia mendekatkan aku sehasta, dan aku mendekatkan padanya sedepa. Dan apabila hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari-lari. Ya, dikatakan harwalah, lari-lari kecil. Apakah yang dimaksudkan daripada hadis ini? Hadis ini membicarakan kepada kita tentang bagaimana Allah menyambut seseorang itu dengan sambutan yang cukup baik. Dan Allah menyambut setiap perbuatan amalan yang baik itu dengan lebih berlipat ganda. Dibagikan misal begini supaya kita nampak bagaimana kedudukan Allah bila kita datang, yang dikatakan sejengkal, shibran. Sejengkal kita datang, Allah datang, yakni Allah menyambut kita seolah-olah jaraknya satu hasta. Ni sehasta, kan? Orang dulu dia main jengkal hasta, dia tak main meter-meter ni. Tak reti pun dia. Okey, jengkal hasta kaki, begitu kedudukannya. Okey. Jadi, kalau kita datang kepada Allah dengan sedikit, Allah akan menyambut dengan banyak. Dibagikan misal, jika dia datang taqarrub, yakni taqarrub ini dalam bentuk amalan-amalan soleh. Kita hanya boleh taqarrub dengan Allah dengan amalan-amalan soleh dan dengan cara yang betul. Kita buat amalan soleh, itu tanda taqarrub kita kepada Allah. Kita bersungguh dalam amalan-amalan kita, itu tanda taqarrub kita kepada Allah. Dan amalan-amalan ini kena mujahadatun nafs, kena bersungguh-sungguh. Dia tak boleh buat-buat. Maksudnya dia tak datang daripada paksaan. Dia datang daripada jiwa kita. Kalau dibuat secara paksa, itu bukan nama mujahadah. Tetapi kalau buat dengan sukarela, tu yang dinamakan dia paksa diri dia. Okey? Maka siapa yang datang kepada Allah dalam sejengkal, maka Allah akan datang dalam bentuk sehasta. Siapa yang datang dalam bentuk sehasta, yakni taqarrub begitu dahsyat, maka dia datang dalam bentuk sedepa. Allah bagi misal, kita nampak, kita tak berapa nak nampak sangat. Allah bagi misal yang baik, Allah akan balas ganti dengan yang baik. Amalan-amalan kita yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah bagi tunjuk macam mana dia boleh bagikan kita dengan amalan yang berlipat ganda. Baru kita nampak, oh begitu keadaannya. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juzuk ketiga, 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji, Allah melipat ganda ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Ini adalah misal yang baik Allah contohkan, yang dikatakan sejengkal dengan sehasta. Okey? Yang mana ke orang menginfakkan harta dia RM1. Lebih nampak? RM1 kita bagi, Allah lipatkan RM700. Subhanallah. RM1 kita bagi orang, Allah bagi RM700. Sure nak kan? Sure, memang kita nak. Kena pula kalau benda tu multi level, lagi geram. Ya. Tetapi Allah dah kata kat sini, dia akan bagi. Tetapi kita tak nampak masalahnya, kita tak nampak dalam bentuk yang nampak di mata. Itu yang puncanya kita tak begitu gairah.
Sedangkan kalau hati kita dah terikat dengan syurga, dengan akhirat, dengan iman kepada apa yang Allah tetapkan, kita memang suka, walaupun sikit kita akan bagi. Itu satu yang saya nampak, kalau hati yang dah terpaut kepada akhirat. Dan kedua, yang saya nampak orang yang berminat ni, apabila dia dah sampai usia tua, dah masuk 60 tahun, dia berminat dalam bab ni. Pasal apa? Pasal dah tahu dah nak mati kan. Maaf. Memang itu yang saya tengok. Ya. Saya tengok sangat-sangat makcik tu sampai kata dah tak ada apa, kami ni dah tak nak apa-apa. Dunia dah tak ada apa dah. Subhanallah. Alhamdulillah, kita katakan di hari-hari yang begitu mau pula, ya. Habis dah tak ada reta, dia kata. Baiklah, aku bagi anak-anak aku faraid kan. Lepas tu dia bersedekah. Dia kata dunia dah tak ada apa-apa. Itu kenikmatan hari tua tu. Ya. Mula kita risau, kenikmatan hari tua, ustaz ni betul ke? Ya, tak nak menceritakan rujuk kita kepada Allah. Dia lebih menggerunkan, saya tengok makcik-makcik yang tahap begini ni, ya, dia lebih menggerunkan bila adik-beradik dia seorang ditarik. Kan? Lepas tu kawan-kawan dia seorang ditarik. Dia mula terasa. Dan akhirnya dia yang tinggal paling tua, lagi dia terasa. Ya. Oleh kerana itu kita janganlah tunggu hari tua. Rasulullah kata, bersedekahlah kamu dalam keadaan waktu kamu sehat. Lepas tu kedekut. Dia rasa perasaan kedekut tu, nakkan kaya. Ya, waktu itu adalah sedekah paling berharga. Bukan kita kata sedekah orang yang dah nak mati itu tak berharga. Ya, orang tua tu tak berharga. Tapi nilaian waktu tu kita dalam keadaan tamak, kedekut, dan kita sehat, boleh kita bagi dalam keadaan kita rela. Itu pasal nilaian dia tinggi. Berbeza dengan orang yang dah nak mati, nak bersedekah. Dia tahu dah dia nak mati. Ya, itu pasal Rasulullah kata dalam hadis dan ayat Quran dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 tu mengatakan, ya, baru nak mati baru kita nak bersedekah, sedangkan harta tu dah memang milik orang lain. Betul tak? Yang Rasulullah kata, anak Adam ni hartaku. Mali. Harta anak Adam pada 3. Apa yang dia makan, minum tu, itulah harta kita. Alhamdulillah, apa yang kita berbuka semalam tu harta kita lah. Ya. Kedua, apa yang kita pakai. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan. Masya Allah, itu harta kita. Selain daripada tu dia berbaris. Ya. Kalau kita ada anak beranak, itu dia pewaris dia. Kalau tak ada, adik-beradik. Ya. Kalau tak ada lagi, wallahu alam. Tapi ianya akan menjadi milik orang. Jadi oleh kerana itu, ya, harta kita begitu kedudukannya. Jadi Allah lipat gandakan dari 1 sampai 700. Kalau kita faham konsep Allah begini, ibu-ibu tengok, tuan-tuan dan perempuan, saya bicara ni, saya cuba nak meletakkan bagaimana cara kita berfikir, memikirkan betapa hebatnya Allah itu dari sudut pemurahnya. Bagi RM1 700 dibalasnya. Boleh bayangkan. Itu baru diletakkan di sini. Tetapi tabiat yang dimiliki oleh Allah bukan begitu sahaja, bahkan melebihi 700 lagi. Kita tak tahu apa yang dibagi, tapi memang melebihi. Bila Allah kata dia akan bagi dalam sifat yang maha pemurah. Subhanallah. Bila saya fikirkan balik, renungkan balik, saya mengatakan Allah itu maha pemurah, Ar-Rahman, yang memang maha pemurah. Dan kalau Allah mengatakan dia maha pengampun, jangan kita pandang remeh, kerana sifat pengampunannya. Bila kita baca dalam hadis, itu kelebihan. Bila kita banyak baca hadis, kita nampak sifat-sifat Allah ni. 100 seorang lelaki telah membunuh 100 orang. Allah buka pengampunan dia. Logik ke bagi kita? Mahkamah putus seorang kita bunuh, dah hukum gantung. Tetapi ini 100 dihukum apa yang dibunuh. Tapi Allah buka pengampunan dia. Tak logik di akal. Tapi itulah Allah. Dia buka pengampunan yang tak disangka-sangka. Dosa yang kita bawa, penuh langit dan bumi. Ataupun dalam hadis mengatakan sampai kaki langit tu dosa kita. Banyak tu. Lalu Allah mengatakan apa dalam hadis kursi?
kalau hambaku, ya ibadi, jika wahai hambaku, jika kamu datang menyerah diri dan mohon ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan kamu dan aku tak peduli. Nampak tak pengampunan Allah? Subhanallah. Itu pasal sampai satu tahap kita nak kata orang tu terlampau jahat, ahli neraka. Jangan. Ya, tak mampu kita nak menghukumkan dia ahli neraka. Kerana pengampunan Allah ini yang amat hebat dan dahsyat ni, tak ada siapa yang dapat menghukumkan manusia itu ahli neraka kecuali apa yang Allah dan Rasul hukumkan. Subhanallah, ya. Dahsyat tentang pengampunan Allah. Dan di dalam hadis yang lain pula menceritakan seorang lelaki tidak mempunyai amalan-amalan yang terbaik. Tak ada. 99 kitab dibentangkan. Semuanya dosa, 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 dosa. 99 kitab. Subhanallah, ya. Bila kita lihat balik kedudukan pengampunan Allah, lalu Allah bertanya, ada tak ruang kamu mengatakan apa malaikat yang mencatat ni tersilap? Tak ada, ya Allah. Betul ke apa yang dirakamkan, direkodkan tu? Betul, ya Allah. Dan kamu rasa kamu selamat tak? Dia kata tak selamat. Tetapi Allah buka pengampunannya, masih ada ruang. Lalu dibawakan kalimah la ilaha illallah yang kita mengucap ni, yang menyebabkan kita sebagai seorang Islam tu, yang ucapan itu ulama mengatakan tidak ada unsur syirik, bersih. Lalu dia mengatakan, ya Allah, apakah kalimah itu akan menyelamat aku? Yang kecil itu la ilaha illallah. Rupanya kalimah ni besar. Ya, bila diletak dalam mizan tu, timbangan tu dah berat dah dosa, 99 rekod tu diletakkan dan akhirnya letak kalimah la ilaha illallah terus naik. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih berat daripada kalimah la ilaha illallah. Maksudnya mentauhidkan Allah tu. Pengampunan Allah, subhanallah, ya. Jadi kita pun hari raya nanti, ya, kita pun mudah melapangkan dada maaf, ya. Kita maafkan orang. Tak tunggu hari raya. Inilah silap masyarakat kita. Bila hari raya je nak minta maaf, ya. Bila masa kita ruangkan minta maaf, besar pahala kita. Hati kita lapang untuk mengampunkan manusia. Di antara sifat ahli syurga, ya, memaafkan orang sebelum, ya, kalau ikut dalam kisah hadis tu, orang yang nak tidur tu, dia kata diampunkan semua kawan-kawan dia, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan pada dia, dan dia tidak ada perasaan cemburu ataupun sakit hati dengan mereka semua. Buat macam tu. Ini tunggu hari raya minta maaf, lepas tu tak ikhlas pula. Dia tak cerita, ya, apa dia buat. Aku mengumpat kamu dulu, tak ada. Ya, kita kosong-kosong, ya, ya, kosong-kosong. Allah, senangnya. Kosong-kosong. Sayang. Tak apa, insya-Allah. Jadi dalam hadis ini bila kita melihatkan keampunan Allah, ya, apa yang dimaksudkan di sini, maka kita melihat ianya betul-betul Allah betul-betul mengharapkan kita datang kepadanya dengan bersungguh-sungguh, ya. Jika kamu datang dalam bentuk, ya, sejengkal, aku datang dalam bentuk sehasta. Jika kamu datang bentuk sehasta, aku datang bentuk sedepa. Jika kamu datang berjalan, aku datang berlari. Dan Allah mengarahkan kita berlumba-lumba dalam perkara tersebut. Ya, di dalam surah Ali Imran ada menyebutkan, dan di dalam surah Al-Hadid ada menyebutkan. Buka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah yang ke-57. Ayat yang mana pula, terlepas pandang pula. Ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim.
Berlumba-lumbalah kamu kepada mendapat keampunan dari Tuhanmu, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurniaan yang amat besar. Ya, dalam ayat ini mengarahkan kita berlumba-lumba. Saya katakan, ya tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada di antara kita tahu siapa yang mendahului masuk syurga. Tapi kita harapkan, ya. Saya sendiri lagi mengharapkan. Kerana sebagai seorang ustaz, lagi takut kerana fitnah yang akan dihadapi terlalu banyak. Ya, kalau dia betul jalannya, alhamdulillah dia akan mendahului. Tapi kalau tak betul, dia di antara perkara yang menakutkan. Jadi oleh kerana itu, kita mesti ada niat berlumba-lumba. Maksudnya kita nak berlumba dengan ilmu yang pertama, dan kedua dengan amalan-amalan yang mengikut ilmu yang tepat tersebut. Baru dapat kita berlumba. Dan saya katakan berlumba, syurga menanti kita. Beramal, buat amalan yang terbaik bagi kita, ya, kerana syurga menanti kita. Dan tak tahu di antara kita siapa, tapi saya mengatakan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok manusia akan mendahului masuk syurga secara berjemaah, rombongan-rombongan. Allah masukkan kita semua, amin. Ya, mereka akan masuk syurga berjemaah. Mereka mendahului orang-orang yang lain, dan muka mereka seperti muka bulan purnama. Subhanallah, cantik. Apa sebabnya? Dan kita nampak dalam hadis mengatakan, ya, dikaitkan dengan satu hadis, mereka itu di kalangan golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Mereka terlepas hisap tu, berarti bila terlepas bahagian hisap, satu bahagian yang begitu dahsyat, ya, terlepas, maksudnya cepat jadinya. Dan golongan itu, ya, kita baca dalam surah Az-Zumar. Buka surah Az-Zumar. Surah yang ke-39, ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa 72. Surah ke-39 ayat ke-72. Ayat 73, sorry. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah syurga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Subhanallah. Apabila golongan ini yang dikatakan masuk syurga tanpa hisab, 70,000 orang diperuntukkannya. Adakah kita di kalangannya? Semua tahu dah kan, 70,000. Alhamdulillah. Ya, 70,000 yang bakal masuk syurga tanpa hisab. Jangan biarkan diri kita terlepas dalam bab ini. Saya amat mengharapkan, sehingga kan saya letak nama anak tu berkaitan dengan kisah ni. Apabila Rasulullah SAW mengatakan 70,000 itu, yang pertama, seorang yang tidak berprasangka terhadap Allah dengan prasangka buruk. Tatayur yang dikatakan. Orang dahulu tatayur ni berkaitan dengan tuyur, burung.
Dia lepaskan burung tu. Kalau burung ke kiri, tandanya sial. Burung ke kanan, tandanya tuah. Maka tak ada kait mengait. Itulah puncanya. Tapi kita betulkan masyarakat kita. Kerana masyarakat kita tengok tu, kisah itu kisah orang Arab je. Kita tak ada. Silap kita. Kerana biasanya masyarakat kita baca Quran, bila sebut neraka, itu orang kafir je. Dia tak nak tuju pada diri dia. Ya, itulah silap kita. Ayat Quran tu nak membersihkan kita, apa-apa tujukan diri kita. Orang lain tu tolak ke tepi dulu. Kita ni yang nak bentuk. Baik, tatayur ini di antaranya perbuatan-perbuatan masyarakat kita. Kita buka sedikit demi sedikit supaya jangan ada tatayur dalam diri kita. Okey? Masalah tuah dan sial ini adalah hak Allah dan bukan hak-hak siapa pun. Binatang, bintang, bulan, nombor tak ada. Kalau nombor, orang Cina kata nombor apa sial tu? 4. Sial dia kata kan. Kita pun ikut sway. Apa? Tak reti nak sebut. Sway. Ya, kita pun ikut. Habis tatayur kita, maksudnya kita mengikut prasangka yang tak betul. Dikaitkan dengan nombor. Kalau nombor tu, kalau perkara yang lain, saya pernah tengok dalam surat khabar joran-joran. Dia menang dalam peraduan tangkap ikan tu. Ya, dapat 10,000. Dia kata apa? Alhamdulillah. Lapik juga Alhamdulillah. Saya menang ni disebabkan saya balik baju saya. La ilaha illallah. Apa kaitan baju dengan tangkap ikan? Kecuali lah kalau baju tu mungkin dia lontar dalam kolam tu, ya, disebabkan bau baju tu apa, mati, itu lain cerita. Syirik. Itu kami tak kena. Okey, tak apa. Kita pergi tempat yang kena nanti. Prasangka-prasangka masyarakat, terutamanya masyarakat kampung, masuk biawak sial. Apa lagi? Ular sial, burung hantu sial. Masuk dalam rumah. Buat kenduri tolak bala. Ya? Sial. Berdosa. Syirik. Itu tatayur. Masyarakat kita kata lagi, masuk rama-rama dalam rumah, ada orang nak datang kan. Maksudnya tuah nak datang. Nampak? Kita tahu pun. Tatayur. Tak boleh. Kadang-kadang tengah makan tu, makan berjemaah tu, makan-makan, pop, telaga tangan. Apa orang kata? Ada orang nak datang kan? Orang kampung. Siapa orang kampung dia tahulah. Ini orang bandar. Tapi kampung Sungai Bercala juga setengah tu. Ya. Tu dia. Genyit-genyit. Genyit-genyit mata pula. Nguit-nguit mata tu. Tergedik-gedik kan? Tanda apa? Kalau penyakit tak apa. Ni. Ada orang lah rindu apalah semua. Tak boleh. Dah mula dah kena kat kita belaka dah. Apa lagi yang berlaku pada masyarakat kita? Jangan menyanyi di dapur. Nanti kahwin dengan orang tua. Tak boleh. Lah, makan dalam periuk pula. Nanti kahwin hujan turun. Tak boleh. Haram. Nampak tak bagaimana kita terjebak? Walaupun pepatah-pepatih, kita katakan tak boleh. Pepatah-pepatih tu masyarakat kita bukan tahu. Saya teringat abang saya kahwin tu hujan. Saya terdengar sendiri. Dia kata apa? Ini mesti. Dia sebut nama abang saya tu, dia makan dalam periuk waktu tu. Nampak tak bagaimana jadi syirik begitu sekali? Sedangkan pada zaman Rasulullah, sahabat kata bintang tu saja, Rasulullah kata syirik. Bintang yang menyebabkan hujan turun, syirik. Ini kan periuk. La ilaha illallah. Periuk jauh daripada bintang. Okey, tatayur, merbahaya. Dia akan datang. Dan beberapa prasangka-prasangka yang berlaku pada masyarakat kita. Oleh kerana itu, kena ada pendirian, penjelasan dalam bab ini. Jangan biarkan tatayur. Ini sekarang nanti ada yang pakai baju. Baju ni macam tak ong lah kan. Ya. Tak boleh. Nak kena baju raya pula kan. Kena berhati-hati dalam bab-bab yang begini. Okey, habis dah. InsyaAllah ada ke tak kita tu? Dulu Ustaz. Okey, wallahualam. Mintalah taubat pada Allah. Mudah-mudahan nama kita masuk balik register dalam ni. Okey. Yang kedua, mereka yang tidak berubat dengan besi panas. Itu mungkinlah kita terlepas.
Yang ada orang tanya kan tentang perubatan tu, dia potong pakai besi panas tu. Kat kelas mana? Sini. Oh, bukan, kelas lain. Laser tak apa, tapi dia tak tahu, saya kata. Saya rasa laser. Acupuncture tak apa. Ini orang dulu dia panaskan besi tu, zap katakan. Itu yang tak boleh. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Itu insya-Allah kita selamatlah dalam bab tu. Tak boleh dalam bentuk azab dengan api. Itu kita nampak. Wallahu alam. Kalau macam katalah diorang ada kan terengga dekat pokok nak hapuskan mati kan, dia tu ada orang api-api buat. Ini yang berkaitan dengan tubuh badan kita. Ya, bakar tubuh badan kita. Ya, cucuk tu. Tapi yang itu memang ada larangan membakar binatang dengan api. Makhluk-makhluk Allah macam tu dengan api itu ada larangan. Tapi dia tak masuk kategori ni. Okey. Setengah orang Afrika tu kalau kita tengok muka dia berceloring tu kan. Dia ambil, kalau saya tanya, dia kata dia bakar kecil-kecil mengikut kabilah-kabilah. Okey, dia cup kan. Tak boleh juga. Lagi bahagian muka ni. Ya. Yang ketiga, wala yastarqun. Maksudnya tidak mengambil bomoh-bomoh sebagai siri perubatannya. Yastarqun, mengambil bomoh-bomoh yang bukan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalimah bomoh tu dah menunjukkan perubatan sunnah, kita kena faham elok-elok. Saya bagi guideline ini. Jangan ambil selain daripada ini. Pertama, yang mana bomoh-bomoh walau title dia ustaz, dia sebut nama dia ustaz, janggut panjang, serban besar, pakai telekung ke apa, ustazah ke, berhati-hati dalam beberapa perkara yang ada unsur syirik. Pertama, jika dia mengatakan dia nampak jin. Pasal Al-Quran bercanggah dengan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 27, kita tak nampak jin, dia nampak jin. Maka dia yang sakit, dia yang kena berubat, bukan dia yang mengubat. Terbalik. Maka jika bomoh tu mengatakan aku tahu berapa ekor jin, dia ada masalah. Dia scan, nampak jin. Di antara sifat bomoh yang tak betul, ya, selain daripada ayat Al-Quran ataupun hadis yang dibaca yang bercanggah dalam maknanya, berbentuk pemujaan-pemujaan selain daripada Allah. Macam puh kanan, puh kiri, kan? Apa lagi? Ya mambang putih, mambang apa nama. Dan yang ketiga, penggunaan alat-alat seperti garam, lada hitam, kain hitam, telur, keris. Apa lagi dia nak guna? Limau nipis. Jagung. Oh, jarum. Jagung pula. Sorry lah, tengah puasa ni teringat yang lain banyak. Kain kuning. Yang bentuk-bentuk yang macam itu tidak ada dalam sunnah. Maka dia, itu di antara ciri bomoh-bomoh yang tak betul. Okey. Kemudian bomoh-bomoh yang menggunakan kaedah menanam bahan-bahan, ya, pun tak betul. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita menyaksikan macam kes pagar rumah. Kadang-kadang saya saja lawyer buruk. Ustaz, tolong, kami nak minta tolong Ustaz, apa dia? Pagar rumah, ya. Saya kata saya bukan kontraktor, tak tahu. Kita dah tahu apa dia maksud kan. Ya. Bayangkan Rasulullah kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah yang membaca surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk. Jelas hadis tu, hadis sahih yang mengisyaratkan rumah yang membaca surah Al-Baqarah, syaitan takkan masuk. Tetapi kita cabar Rasulullah. Kita tak nak ambil Rasulullah, kita ambil bomoh. Bomoh kata pagar rumah dengan garam, lada hitam, kita pun ambil, taburkan garam dan lada hitam. Tahu tak pertembungan antara Rasulullah dengan bomoh? Satu benda yang besar, kita kena faham elok-elok. Kalau kita ambil Rasulullah, alhamdulillah, berarti kita berada di jalan yang betul. Tetapi bila kita mengambil Rasulullah, mengambil bomoh,
Sedangkan hadis tu jelas mengisyaratkan pagar rumah dengan surah Baqarah. Tapi kita ambil bomoh pagar rumah dengan garam ataupun lada hitam, syirik kita. Berarti jangan mengaku Muhammadur Rasulullah, baik sebut bomoh Rasulullah. Itu maksud dia. Oleh kerana itu, siapa yang ada perubatan dalam bentuk-bentuk yang begini, maka bermasalah. Ya. Ada apa lagi? Kok ada yang lain daripada tu? Yang tanam uri itu, Ustaz. Tanam uri, itu mana ada bomoh? Itu khurafat orang Melayu. Ya, kalau nak jadikan anak tu guru, tanam uri dengan pensel. Kalau nak jadikan anak tu doktor, tanam uri dengan jarum. Kan? Kalau nak jadi pilot, okey, jadi itu di antara perkara khurafat orang Melayu. Okey, wala yastarqun. Jadi kita dah jumpa 3 perkara, dan akhir sekali Rasulullah kata wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah lah mereka bertawakal. Okey. Jadi kepada Allah lah mereka bertawakal. 4 ciri ini jika ada, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan yang dikatakan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Waktu tu seorang lelaki yang bernama Uqashah ibn Mahsan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dalam golongan itu." Lalu Rasulullah mengatakan, "Kamu termasuk daripada dalam golongan itu." Ya, itu pasal disebabkan Uqashah inilah yang menyebabkan saya tertarik nak letakkan nama anak tu. Kemudian bangkit seorang lelaki, "Ya Rasulullah, masukkan aku juga." Lalu laki Rasulullah kata, "Sabaqaka Uqashah." Ya, Uqashah telah mendahului dan kamu tak tahu kedudukan kamu. Jadi seorang dah tahu. Berarti peluang yang berikutnya sebanyak 69,999 orang lagi yang tak tahu. Tapi daripada berbilion manusia, nilai terlalu kecil. Tapi jangan putus asa, ya. Ingat kaedah saya, kita berdoa kepada Allah, Allah takkan menghampakan kita. Ya, harap, penuhkan harapan. Tapi kalau 4 ciri itu tak ada, cantik. Ya, peluang tu memang peluang besar. Tapi kalau ada ciri itu, minta ampun pada Allah. Ya Allah, masukkanlah aku balik, kan. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik. Hadis yang berikutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia menyia-nyiakan, iaitu kesihatan dan yang kedua waktu luang. Ya. Waktu sihat dia sia-siakan untuk melakukan kerja amal. Bila dah tak larat, ya, solat berdiri, dah nak kena duduk, barulah kalau aku boleh solat diri, kan. Dah tak boleh dah. Apa dia? Waktu sehat dan waktu yang terluang. Memang, ya, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, dalam masalah ini, kalau sampai satu tahap waktu yang terluang kita tak guna, ingat, perubahan masa menyebabkan banyak perubahan kerja-kerja kita. Ya, mula-mula kita rasa kita lapang, tiba-tiba dah bercucu, nak kena jaga cucu pula, kan. Ya, kadang-kadang kena orang yang kita sayangi sakit, nak kena jaga. Akhirnya kita tak dapat hadir dalam majlis ilmu. Ya, susah. Oleh kerana itu, peluang-peluang yang ada, cuba ambilkan. Peluang-peluang yang ada, cuba ambilkan. Kalau ada majlis tu, ialah kadang-kadang nak bawa anak cucu, orang marah pula, kan. Ya, bising lah, apalah. Cukup tarawih tu, kita tengok orang bawa, oi, apa bising ni, budak-budak, jangan. Kesian budak-budak. Ya, budak-budak memang tabiat dia bising. Ya, apa salahnya? Kita akan menyaksikan. Itu pasal bagi saya, masjid-masjid perlu dibagikan taklimat dalam bab ini. AJK, pengerusi, kena faham kaedah masjid. Kita menyaksikan zaman Rasulullah, budak-budak ada dalam masjid. Kita menyaksikan Rasulullah terpaksa sujud lama. Kenapa? Hasan dan Husin duduk di belakang dia tengah sujud. Kita menyaksikan Rasulullah tengah khutbah, turun mengambil cucunya dan dibawa ke atas mimbar. Kita menyaksikan di antara Rasulullah sembahyang mendukung baby. Kita saksikan Rasulullah mengarahkan sahabat-sahabat, ya, menggantungkan kurma di dalam masjid. Budak-budak bermain-main, lepas tu ambil kurma makan, lepas tu main-main di dalam masjid.
Nak menggalakkan anak-anak tu berada dalam masjid, satu tempat yang paling Allah suka. Tiba-tiba datang kita ni, khusyuk semayang kita ni lebih Rasulullah, ya. Bising mereka ni. Amboi. Saya pernah menyaksikan orang tua tu marah budak-budak, la ilaha illallah. Habis je orang tua tu marah, saya kata dah. Keluar je orang tua tu, saya kata tak apa dek, tapi jangan bising je tu. Dek datang lagi. Ya. Bila sampai tahap macam tu, pergi masjid kena marah, pergi wan utama tak kena marah. Dia pilih yang mana? Jangan kita salah budak-budak lepak wan utama, pasal di masjid dah kena marah. Pergi masjid kena marah, baik pergi ke banyak tempat kat sini kan, saya pun dah tak tahu. Kidzania-nya boleh pergi, apa semua boleh pergi. Subhanallah. Ini kesan masyarakat kita, ya, terlampau sangat kononnya nak imarahkan masjid, cara yang tak betul. Dan akhirnya budak-budak akhirnya tinggal di masjid orang tua. Ya, satu saf tu 20 orang. Ya. Mati seorang, kurang tak ada pengganti. Mati seorang, tak ada pengganti. Sudahnya macam surau kat kampung saya tu, ya, salah satu surau tu mati seorang, tinggal tok imam mati, habis surau kosong. Anak muda dah tak ada. Oleh kerana itu dalam bab ini kita kena berhati-hati. Ya, bila kita menyaksikan, tengok ayat Rasulullah sembahyang, lalu dia mengatakan, aku terdengar suara baby yang menangis, kanak-kanak kecil menangis, dan aku risau ibunya menjadi risau. Bukan aku risau, aku marah ibunya. Apa bawa budak-budak? Cuba faham hadis tu. Tapi dah ialah, na'udzubillah min zalik. Dekat masjid, ibu muda mungkin tak ada pembantu semua. Dia letak tepi dia semayang. Baby dia menangis. Dia habis dia semayang, salah-seorang ada payah depan datang bagi buat, jangan sekali-kali bawa baby. Allah. Macam kesian tengok. Sebab dia mungkin tak ada apa-apa nak jaga. Yalah. Lelaki ke perempuan ke? Tegur. Macam ni tangan. Oh. Kalau lelaki tu sedap juga kita kata. Dia tu kan ibu tunggal, kahwin lah, bantu dia. Kan? Tapi itulah masalahnya, masyarakat kita tak faham, ya. Subhanallah. Ya, memang ada berlaku juga orang bagi tahu begitu. Ya, dia bagi dengan keadaan yang subhanallah. Oleh kerana itu dalam bab ini, ya, kita melihat ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba ambilkan masa peluang belajar. Memang masa peluang ni belajar. Tu pasal bila dah sampai satu tahap dia tak ada masa, ya, di situ kita akan rasa rugi sangat-sangat. Ya, subhanallah. Saya pun begitu. Bila sampai satu tahap kan, alhamdulillah saya kata ilmu waktu muda saya habis dalam menuntut ilmu. Tapi bila sampai satu tahap kita mengajar ilmu, ya, kita dengar para ulama bercakap, kita rasa kosong ilmu yang kita belajar. Subhanallah, ilmu ni satu benda yang cukup pelik. Ilmu dan harta, dua benda ni yang Rasulullah kata memang perangai dia begitu. Harta, ilmu, makin banyak makin tak cukup. Makin banyak makin tak cukup. Anak Adam kalau dibagikan dalam hadis seluas wadi, yakni lembah tu, ya, di antara bukit dengan bukit emas, emas tak cukup. Bagi dua lembah tak cukup. Sampai masuk tanah ke dalam mulut baru cukup. Maksudnya mati pun cukup. Dan ilmu pun begitu. Mak saya pernah kata, Fadil, untuk ilmu ni makin kamu belajar makin kamu rasa bodoh. Kita kata makin belajar makin bodoh. Baik tak payah belajar kan? Rupanya tak begitu. Memang betul katanya. Makin kita belajar, rupanya makin rasa kurangnya, dan kemuncak kita rasa jahil. Subhanallah. Baru kita rasa jahil sangat-sangat. Itu yang menyebabkan semangat jiwa tu nak sambung belajar tu ada balik. Kan? Nak habiskan bahagian-bahagian tertentu. Ya, doakan mudah-mudahan Allah pemudahkan. Ya. Saya nak pergi ke Yaman. Cita-cita nak tambah lagi 2 tahun kan? Habiskan ilmu kita. Subhanallah, memang terasa kurang. Dia bukan maksud belajar tu rasa, oi gah kan. Tak. Alhamdulillah Allah bagikan kita begitu. Ya, rasa belajar, rasa kurang. Bila dengar ulama-ulama bercerita, terasa kecil sangat kita ni. Tak ada apa-apa. Tu pasal bila saya melihat di kalangan anak-anak muda yang baru je belajar sikit-sikit, lepas tu nak gelar dirinya ulama. La ilaha illallah. Pernah kita kritik. Dia kata kita ulama. Saya kata siapa ulama? Kamu siapa kan? Tapak kaki ulama pun tak ada. Oh ya ke? Dia kata. Kita kupaskan. Subhanallah. Kenapa? Ilmu menyebabkan kita rasa tak ada apa-apa. Kosong. Ya. Subhanallah. Okey. Baik, jadi dalam bab ini kesihatan amat penting. Waktu sihatlah kita cuba nak memanfaatkan,
Dan yang kedua, waktu faragh, waktu luang, kekosongan, waktu kosong tu, cuba dapatkan. Hadis ini sebagai dalil bahawa seorang hamba harus bisa memanfaatkan kesihatan dan waktu luangnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan seluruh kemampuannya. Hadis ini sebagai dalil bahawa nikmat Allah itu berkaitan antara satu dengan lain. Adapun kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada hambanya adalah nikmat Islam, yang Allah sudah menyesatkan banyak orang dari Islam. Okey, saya menyaksikan dalam satu YouTube, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun ada menyaksikan seorang lelaki yang aksiden di tanah Arab tu, ya. Agak syahdu juga, dia mengatakan, pada hari aku diarahkan sujud, aku mampu sujud, aku tak mahu sujud. Hari yang Okey, terima kasih. Okey. Hari yang diarahkan sujud, aku mampu sujud, tapi aku tak nak sujud. Tetapi bila hari ini dia dah terduduk pasal aksiden tu, dah tak boleh sujud. Aku nak sujud, tapi aku tak mampu sujud. Subhanallah, kan syahdu bila kita tengok tu menangis. Hari yang mana aku nak sujud, aku tak boleh sujud. Hari yang mana aku nak mengkhidmat kepada mak ayah aku, dah tak ada dah. Mak ayah aku yang khidmat kepada aku, kencing berak dia, mak dia yang basuh. Ya, menangis dia. Okey, jadi dalam bab ini yang kita melihat pada hadis tersebut, waktu sihat kita sebelum waktu sakit, dan waktu lapang kita sebelum waktu susahnya kita. Baik. Hadis yang berikutnya, Ar-Rabi' an Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sesungguhnya Nabi selalu bangun untuk mengerjakan solat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ya, maksud kedua kakinya bengkak ini menunjukkan betapa lama dia berdiri malam. Ini di antara perkara yang terbaik bagi orang yang melakukan solat malam berdiri lama. Okey. Pada solat sunat disunahkan bagi kita berdiri lama. Itu pasal kita mendengar Rasulullah baca surah Baqarah, habis Baqarah dibaca Ali Imran, kan? Kita kalau baca surah Baqarah, kan, jawabnya sedia bantai tepi, kan. Baik. Tarawih ni pun kita rasa dah lama imam ni satu muka surat je baru, kan, rasanya. Okey, baik. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah engkau berbuat demikian sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau, baik maupun yang akan datang? Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur. Okey. Dalam hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara amalan-amalan yang terbaik selepas amalan fardu ialah melakukan qiyamul lail. Dalam siri solat, amalan terbaik ialah qiyamul lail, yang mana Rasulullah tak pernah tinggal. Dan itulah perbuatan amalan-amalan orang-orang yang terdahulu pada 3 kurun yang terbaik, yang mana kita tinggalkan. Dan kita berusahalah, walaupun dapat 2 rakaat ataupun 3 rakaat witir pun jadilah. Tapi nak menceritakan waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk menunjukkan diri kita kepada Allah. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mengerjakan solat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ya, kita alhamdulillah bulan Ramadan ni ya bangun qiyamul lail. Paling kurang tarawih. Dan yang kedua paling kurang Piala Dunia. Kan? Alhamdulillah dah habis dah. Ya, ada pula Olimpik lepas ni. Macam itulah syaitan datang, ya. Okey. Kemudian bila dia lihat dalam kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ibu-ibu dia tidaklah tidur macam mana kita tidur. Katil kita dalam pillow, kan. Katil Rasulullah ni kalau kita menyaksikan bagaimana Rasulullah solat tu hanya mungkin hamparan, yang mana Aisyah pun berlunjur kat situ dan katil dia kecil, bilik dia kecil je. Yang mana Rasulullah sujud terpaksa elak kaki Aisyah, kan.
Pernah baca hadis tu? Ya, kalau kita ni sujud ni jauh lagi, nun bantal kita nun kat sana, tilam apa semua. Ya. Beza dengan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Tapi bukan maksudnya tak boleh kan? Boleh, tak jadi masalah. Tapi nak menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk perjuangan agama, begitu kedudukannya. Dan sampai bengkak-bengkak kakinya. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kamu ni telah diampunkan dosa kamu yang telah lalu dan akan datang." Maksudnya kosong, tak ada dosa Rasulullah. Ya. Kenapa beria-ria sampai berat kaki tu, sampai bengkak-bengkak kaki nak mengabdikan diri kepada Allah? Tetapi Rasulullah menjawab dengan kalimah yang cukup cantik. "Apakah tidak sempatasnya aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur?" Ya. Menunjukkan kepada kita amalan-amalan soleh, walaupun banyak macam mana, dikategorikan tak cukup. Amalan-amalan soleh ini perlu ditambahkan. Mungkin kita kata dosa kita dah habis. Kalau dosa dah habis, tak payah istighfar ke? Istighfar kerana dia akan mengangkat darajat-darajat kita. Ya. Kita nampak keadaan Rasulullah yang telah diampunkan dosanya pun berbuat begitu. Apatah lagi kita. Okey. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah menggalakkan kita berusaha untuk mendapat satu tahap hamba yang sentiasa bersyukur dengan melakukan ibadat. Dalam bab ini, beribadat dalam sembahyang di antara salah satu perbuatan hamba yang bersyukur. Yang kedua, bagi mereka yang bersedekah, tanda syukur pada harta mereka. Dan perbuatan-perbuatan baik, tanda syukur kita sebagai makhluk Allah. Itu kena ambil kira semua. Ya, hamba yang bersyukur. Semua amalan soleh menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat had mana yang kita mampu. Jangan lepas ni kita bangun, iyalah bangun dah bagus dah, tetapi cara kita bangun tu. Kerana ada wanita di zaman Rasulullah SAW, dia bangun tengah malam, sampai ngantuk pun dia masih lagi nak bangun, dia letak tali, dia buat solat macam tu kan. Kita pun begitu juga kan. Tak boleh. Ya, buat sampai mana hak kita mampu saja. Ya. Kalau tak boleh solat berdiri, solat duduk. Kalau tak boleh solat duduk, solat ya ke? Agak-agak kalau waktu tahajud solat baring tu macam mana kan? Okey, solat baring ni untuk orang sakit je. Okey, kena tahu. Ya, kita yang sihat ni solat sunat ada pilihan berdiri ataupun duduk. Okey, tetapi bagi solat fardu hanya berdiri. Bagi orang yang sakit boleh berdiri ataupun duduk, dan boleh baring. Itu bagi orang yang sakit. Ingat tu. Dan tahajud tak ada pula solat baring, kecuali orang yang sakit. Okey. Memang confirm kalau solat tahajud baring, memang confirm. Ya, confirm. Okey, baik. Penjelasan hadis ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya, hadis ini menjadikan dalil bahawa bersyukur adalah taat kepada Allah. Seorang hamba apabila bertambah ketaatannya pada Allah, maka sesungguhnya telah bertambah pula rasa syukurnya kepada Allah. Hadis ini juga sebagai dalil bahawa di antara khususan Rasulullah adalah Allah telah mengampuni segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan padanya juga sebagai dalil keutamaan qiyamul lail dan lamanya berdiri. Ini keutamaannya. Kita mengatakan ya, dalam siri solat, kalau kita nak tahu solat fardu tu memang asas dia dikawal, dijaga oleh solat sunat kita, sunat rawatib tu. Dan solat ini dijaga pula oleh solat tahajud. Syaitan nak masuk tu bukan senang. Tetapi kalau tak ada lapisan-lapisan solat-solat ni, tahajud kita tak ada, ya, sunat-sunat lain tak ada, sunat rawatib pun tak ada, itu yang syaitan masuk dalam solat fardu kita. Itu yang kadang jadi lambat, jadi cepat, jadi kadang-kadang tertinggal. Itu puncanya. Oleh kerana itu, solat-solat ini memainkan peranan untuk mempertahankan solat fardu. Siapa yang clear solat, sunat tu, biasanya dia akan clear solat fardu. Sunat rawatib kan, biasanya dia akan clear solat fardu. Dan barang siapa yang bangun tahajud, biasanya dia akan juga menjaga solat-solat yang lain. Ya. Oleh kerana itu, kita berusaha dengan melakukan solat-solat wajib tu, dan juga solat sunat yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti kat sini. Dan berarti kita lepas ni kita dah bercuti dah. Ya. Dan minta maaf ya, kosong-kosong
Okey, apa yang tersilap, tersalah, ya, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita di bulan Ramadan ni. Wallahu alam bisawab. Ada apa soalan nak jawab? Ustaz, Ya, na'am. Ustaz cakap macam orang sakit tu dia boleh posisi baring. Ya, na'am. Jadi kalau maknanya dia memang tak boleh bangun lah. Jadi macam mana dia tak boleh, maknanya dia tak boleh melakukan solat siang malam lah. Tak boleh lah. Tak, itu orang yang sihat, yang tak ada solat baring kita maksudkan. Bagi orang yang sakit, dia tak kisah solat dia duduk baring ke apa. Maknanya dia Boleh qiyamul lail. dalam keadaan Ya, boleh. Bagi yang sakit boleh. Bagi yang sihat je. Okey, ada apa lagi? Okey, kita ulang balik kelas semula bila? Berapa? 12 Ogos. Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita bertemu pada tarikh tersebut kalau tak ada halangan. Dan kod-kod saya terlupa. Ya. Kalau saya terlupa, saya sebelum tu saya jemput hari raya punya program di Darul Quran Al-Wildan, sekolah saya tu, ya. Kita ada open house. Tahun ni kita buat pada 17 Ogos kalau tak salah. Dijemputlah datang. Ya, insya-Allah. Takut-takut terlupa nanti. Ya. Pukul berapa? Biasa kita start pukul 10 ke atas. Sampai pukul, biasa 10 sampai 12.30 lah. InsyaAllah, kalau tak ada halangan. Rasanya mana alamat dia, apa ni dia punya ni, tarikh rasa 17 hari bulan 8 kalau tak ada halangan. InsyaAllah. Ya, na'am. 17 hari bulan 8, betul. Okey, na'am. Ustaz cakap bersama kan, saya selalu banyak dengar cerita Pasal apa? pasal orang hantar, orang berubat sebab ada orang hantar ini, Naam. hantar itu. Possible ke Ustaz? Saya tak percaya. Boleh percaya ke? Boleh percaya. Okey, ini masalah dia okey, kita mungkin kita tak biasa dalam alam perubatan begini, ya. Sebenarnya kalau kita menyaksikan dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq yang disebutkan ulama mentafsirkan ayat itu, yang dilakukan oleh Labid ibnu Asim, seorang Yahudi, bersama anak-anak perempuan dia. Jahat anak perempuan dia tu. Saya marah sungguh bila baca tu. Mula-mula kenapa ayat ni dikatakan, ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Falaq tu, ayat tu dia sebut perempuan-perempuan yang meniup bohol-bohol, kan? Dikatakan, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang hembus bohol-bohol. Saya kata, siapa? Rupanya anak Labid ibnu Asim ni, anak perempuan ni. La ilaha illallah. Ya, na'udzubillah, jangan pinang. Okey. Tapi nak menceritakan bahawa kenapa dia tiup. Bila dia tiup, Rasulullah ada efek. Faham tak? Kes ni hadis Rasulullah kena sihir. Dan Rasulullah menceritakan bagaimana dia kena sihir, dia tak sedar apa yang dia buat sehingga dia menyangka dia dah bersama dengan isterinya, dia tak bersama. Ya, lalu barulah datang malaikat Jibril memberitahu dan turunkan dua ayat, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, yang menceritakan Labid ibnu Asim dan anak-anaknya mensihir Rasulullah melalui rambut Rasulullah. Rambut tu dia gumpa-gumpa, dia tiup, fuh. Dia bacalah mentera-mentera kalimah Yahudi, dia menterakan. Lalu Rasulullah kena. Nampak tak? Tu kaitan dia. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini kita tak kata benda ni bukan tak logik, tetapi ianya berlaku kepada mereka yang mahir dalam ilmu sihir. Dan kita hanya mampu menahan dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah je. Itu je. Itu pun Rasulullah terkena. Tetapi Rasulullah terkena untuk pelajaran kepada kita. Apa yang kita dapat tahu pelajaran di situ, bahawa sihir memang ada. Paling kurang sihir mata, ain yang dikatakan. Ya, pandangan mata kita ni ada sihir. Ya, kalau tak mana kan orang tergoda, kan? Okey, sana pula ustaz. Tak, sihir yang boleh merosakkan, terutamanya kanak-kanak kecil. Okey. Lepas tu, kedua, sihir yang dihantar begitu, dia ada syarat-syaratnya. Oleh kerana tu jangan kita ni, ya,
pergi nak pergi spa ke, gunting rambut ke, lepas tu kita biarkan, maksudnya kalau gunting tu takkan kita nak ambil, ya, tetapi kita katakan berhati-hati tempat-tempat yang kita pergi. Banyak benda kalau ibu-ibu pergi ke spa ke ni, saya banyak nasihat, jangan biarkan ada CCTV duk tengok satu bab kan. Lepas tu tengok orang tu macam mana. Biarlah spa-spa muslimah kita ni lebih selamat, walaupun tak canggih ke, tapi lebih selamat. Takut rambut kita tu diambil, dibagi kat orang, kita pula jenis potong kuku tengah jalan, tung kan, ataupun tudung tu mencampak aja kan. Orang boleh ambil semua alat-alat tu, dia jadikan sihir. Boleh sangat-sangat. Berhati-hati, terutamanya kaum perempuan. Kaum perempuan, kaum lelaki pun kena. Orang kampung saya kena teruk, kena dia. Dia budak perempuan nak dia tak nak kan, habis, lepas tu tonggal langgang dia. Okey, jadi benda tu, oleh kerana tu bahan-bahan yang ada pada tubuh badan kita yang kena lekat peluh sikit pun ada, mereka boleh melakukan sihir. Elakkan, selamatkan. Ya, saya nasihatlah. Ustaz, itu pakai sihir. Yang kata jin, dia hantar jin keluar masuk badan tu, saya kenal. Tak, itu sihir. Kalau bentuk sihir memang menghantar. Okey, tetapi kalau yang jenis jin masuk keluar masuk, itu jin nakal tu, dia memang jahat dia keluar masuk. Ya, memang itu jin nakal. Tak, dia tak hantar. Tapi memang dia jahat lah. Jin yang keluar masuk dalam tubuh badan seorang tu memang jahat. Sama ada jin tu fasik, nakal, lepas tu jin yang suka nak ngacau orang. Itu pasal orang yang nampak, ya, dia nampak ada jin lah kamu, dia tak boleh megah sebenarnya. Jin tu telah menggunakan mata dia untuk nampak benda kawan-kawan dia. Dia yang ada jin. Kalau kita pergi berubat, yang orang pergi berubat, jadi macam mana jadi? Kita pergi berubat pada orang yang pergi berubat, itulah kita cek balik dia berubat, orang tu berubat macam mana. Tak, tengok orang tu macam mana, dia berubat tu macam mana. Kalau cukup syarat yang saya kata ada di antara salah satu benda tu, maka tak boleh. Kalau kita ada jin Ustaz masuk dalam badan, air Itu mungkinlah. jadi itu boleh lah. Dia kata macam mana, jin masuk dalam badan, dia dah test ke, dia check ke? Dia maknanya kalau kita pergi, kita nak ada ciri-ciri Ustaz bagi kita empat jin kan. Salah satu lagi kalau dia ada kata ada jin, dia scan. Dia scan. Jadi kita kata Ustaz tadi ada jin yang keluar masuk. Tapi masalah kalau kita pergi tengok, bomoh cakap jin tu, tapi dia tak cakap, dia kata bukan orang yang hantar, tapi ada bomoh yang cakap orang ni yang hantar. Jadi itu berbeza lah. Tapi ini dah dari segi macam jin keluar masuk ni, mungkin kita tahu bila kita dirasuk dan keluar masuk Ustaz. Tapi kalau kita dah pergi berubat, tu bomoh yang kita pergi jumpa tu, mungkin ustaz lah kita panggil ustaz tadi guru ke, tapi dia dalam ciri-ciri perubatan dia kata ada jin dalam. Macam mana sama ada kita boleh percaya atau tak? Kalau sifat-sifat yang ada jin tu kita boleh kenal. Ya, tak kiralah bomoh tak bomoh, kalau sampai satu tahap kita boleh kenal. Ya, sifat yang ada jin. Di antara sifat yang kalau seorang tu nak tahu ada jin, cubalah baca sikit Quran. Baca sikit pun cukup dah. Ayat kursi 3 kul, masuk sikit surah Saffat, ya. Apa lagi, ada 2-3 surah lagi, memang akan keluar jin tu. Paling kurang dia tak keluar pun, dalam kisah melalui pengalaman kita tu, yang ni sakit dah pergi dah. Syarat dia itu yang saya katakan, dalam perubatan tradisional ni banyak terjebak dalam masalah syirik. Jarang perubatan moden terjebak. Tetapi perubatan moden banyak drug lah kan. Tapi kita menceritakan berhati-hati kepada perubatan tradisional ni. Dan syarat kita kalau nak berubat tu, pertama dia pergi jumpa doktor dulu, cek dulu. Sampai kalau boleh ambil air tulang belakang tu, tengok apa dia penyakit tu. Dan kes ni berlaku bila sister ni, dia sampai cek air tulang belakang, tak dapat nak dikesan, maaf kata, darah tu keluar hidung dan bawah tu keluar. Jadi kita kata okey, kalau macam tu kita cubalah kan, bawa beberapa orang, kaum keluarga dia pun ada, kita baca je surah Saffat tu kan. Baca macam mula start daripada Fatihah tu, kita baca, tak ada apa-apa. Sampai surah Saffat dah mula gelisah. Dia gelisah kan. Saya tanya kenapa? Rasa tak sedap. Okey, tak apa, baca lagi. 3 kali baca, lagi tak sedap dia kata. Baca surah jin, tak ada apa-apa. Baca ke bawah, tak ada apa-apa. Naik balik surah Saffat, dah mula. Ya, dah mula. Saya dah nampak dah lain macam. Okey, saya kata, Kak, okey, tunggu jap, pergi bagi tahu kat Kak sebelah tu,
Kak tolong ya, kalau saya baca lepas ni, kalau agak dia agresif, pegang dia. Kak tu kata apa? Ustaz, saya pun rasa lain macam kan. Sudah saya kata. Memang saya tahu kak tu ada kan. Okey. Jadi benda tu dia mengikut bacaan. Pernah satu hari saya dipanggil untuk datang. Rumah dia kasnya Swiss tu sekejap terbuka, sekejap tertutup. Rumah baru di Mount Kera sana. Sekejap buka, sekejap tutup. Lepas tu dia kata, Ustaz, ni mesti ada jin ni. Saya kata, mungkin masalah kabel apa semua. Bagi saya tu bukan jin tu boleh nak tutup buka macam tu. Tak, tolong Ustaz. Ustaz datang, tolong baca. Okey, tak apalah saya datang kan. Saya datang. Kita pun tengok rumah, alhamdulillah okey. Kan? Lepas tu dia tunjuk, inilah Swiss yang selalu terbuka tertutup, terbuka tertutup. Saya kata, dah check betul ke? Dah, dia kata. Okey, tak apalah. Baca tu, bila kita baca biasanya dengan suara yang kuat. Kakak ni pun duduk kat bawah. Kita baca. Kita baca untuk rumah ni. Lepas tu saya turun, saya nak baca kat bahagian dapur tu kan. Saya pergi, kakak ni kata apa? Dia kata dengan ucapan, khidmat awak tidak diperlukan lagi. Saya terkejut. Macam mana ni? Tadi dia panggil kita kan, tiba-tiba dia kata khidmat awak tidak diperlukan lagi. Tak ada sebut ustaz pun. Aduh. Saya pun berundur sikit kan. Lepas baca tu tak apalah, buat dek dulu. Lepas tu duduk kat meja tu dah tak sedar hati dah. Kakak ni nyakit hati aku, suruh datang, lepas tu suruh balik pula. Tak apalah ya. Lepas tu sembang-sembang dengan anak-anak dia. Lepas tu okey, ringkaskan balik. Maksudnya saya saja ringkaskan sembang dengan apa balik. Pasal terasa kan. Sampai tengah jalan, kakak tu SMS, Ustaz minta maaf, bukan saya yang bercakap. Ada benda yang bercakap dalam tubuh. Saya tahu dah. Saya kata, itu saya rasa macam sesuatu. Pasal kak saya kenal, tiba-tiba cakap macam tu kan. Dia kata, maaf Ustaz, pasal yang dalam tu bercakap, bukan saya yang bercakap. Okeylah, tak apalah. Hilanglah perasaan merajuk tu kan. Tak terasa kita. Okey, wallahualam, kita stop di sini. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.